Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat menyambung kelas pada hari malam ni daripada sambungan semalam. Dan saya ingat ada soalan yang kemukakan ataupun ada perbincangan. Dan saya janji untuk jawab pada malam ni lah ataupun dalam kelas ni lah. Dan sebelum tu saya nak buat sedikit makluman. Untuk rakaman kelas sebelum ni dah ada rakamannya, cuma saya perlu satu masa untuk pergi ke pejabat menggunakan internet network di sana lah, sebab di rumah saya masih belum selesai isunya, jadi saya menggunakan data internet. Itu mungkin ada sedikit mengambil masa lah atas beberapa kekangan saya tak sempat untuk rumah. Jadi mungkin saya akan ambil masa Allah selepas ni lah. Nanti kalau dah ada saya akan maklumkan ataupun kongsikan link. Baik, berkaitan dengan soalan semalam, ingat ada soalan ataupun yang dibangkitkan satu persoalan. Sebutan yang kita biasa dengar, amin. Kemudian ada yang seumpama dengannya, amin dan amin. Kita telah jelaskan perbezaan di antara ketiga-tiganya dari segi makna. Cuma ada sedikit persoalan yang saya timbulkan. Kalau yang amin yang disebut dengan maksud ya Allah perkenankanlah permohonan kami ataupun mustajabkanlah doa kami, itu adalah hamzah itu dia sekurang-kurang kena ada mat. Hamzah yang mula-mula dia kena sekurang-kurangnya ada mat. Jadi kalau sebutan dia adalah amin, itu adalah maksudnya. Cuma timbul persoalan yang mungkin kita hadapinya ataupun kita saksikannya setiap hari pada solat yang dijaharkan. Makmum biasa menyebut mengikut imam lah tentang amin tu. Cuma yang menjadi persoalan biasanya makmum dia kata pada bukan semua tempat lah, pada kebanyakan tempat yang sampai kepada peringkat majoriti. Majoritinya dia telah melebihkan sebutan mat pada hamzah sehingga dia jadi amin. Maksudnya adakah yang kita saksikan pada setiap hari itu yang boleh kita kata golongan awam lah. Hanya apakah keadaan ini ataupun situasi ini ada sandaran ataupun yang kita boleh bawakan sebagai menyelesaikan masalah. Kata masalah pun satu benda lah. Walaupun dia itu sunat, tapi sebab dia ada kait dengan satu perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Baik. Sebelum saya beri saya punya komen, saya nak tunjukkan satu hadis Nabi yang berkaitan. Sebenarnya hadis ni dia ada dua riwayat. Jadi saya bawakan dua-dua riwayat. Dan dua riwayat tu perawinya adalah sama. Dan juga di dalam Sahih Bukhari lah. Kalau dia anda boleh buat rujukan, sila buat rujukan.
Yang pertamanya adalah idza qala al-imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin taqulu amin. Okey. Faman wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maksudnya bila seorang imam berkata bila imam itu berkata, maknanya baca ayat lah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Jadi pada hujung waladdallin, maka diperintahkan, Nabi perintahkan kita untuk kata faqulu, maknanya makmum itu berkata amin. Okey. Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikah, sesiapa yang muwafaqah perkataannya dengan perkataan malaikat, maka ampunkan baginya apa yang telah terdahulu daripada dosa. Kalau dalam riwayat hadis ni dia tak cerita imam tu sebut amin ke tidak. Cuma yang disebut dalam riwayat ni adalah perintah supaya sebut amin. Dan ganjaran dianya adalah kalau bersamaan perkataan kita dengan perkataan malaikat, maka akan diampun, ganjaran dia diampunkan dosa. Satu persoalannya, macam mana kita nak tahu malaikat sebut amin bila? Itu satu persoalan. Takut ada orang yang dengar, malaikat tak sebut lagi lah, tunggu. Okey, malaikat baru sebut. Jadi di mana isyarat sebutan amin para malaikat? Itu tidak dinyatakan secara sarih, secara jelas di sini. Baik. Dan riwayat yang kedua, idza ammana al-imam fa aminu. Baik. Kalau dalam hadis ataupun riwayat ini jelas, kalau dalam riwayat ini jelas. Apabila imam itu amanah ni bermaksud menyebut amin. Itu maksud amanah. Bila imam menyebut amin, maka fa'aminu, maka kamu sebutlah amin. Okay. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Sesungguhnya sesiapa yang muwafaqah bersamaan amin dia dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, nescaya diampunkan apa yang telah terdahulu daripada dosanya. Dan Ibnu Syihab ini dia ada satu tambahan dalam riwayat ni, mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Baik. Dalam konteks ni, dengan maksud dia ada satu isyarat. Kita tahu bila malaikat tu mengucap amin, maka malaikat menunggu amin imam. Malaikat menunggu amin imam. Ataupun dengan itu kata, malaikat muwafaqah dengan amin imam. Jadi, kalau kita nak supaya amin kita muwafaqah dengan amin malaikat, maka kita kena tengok amin imam lah. Baik. Kalau begitu dalam sudut ni, kalau imam menggunakan kaedah yang disebut, saya dengar semalam ittifaq kan. Kena sebut dua harakat Ustaz. Yang A tu. Amin. Baik. Dari segi praktikalnya, ni ramai ni, jemaah ni ramai. Kalau masjid tu muat 1,000 orang, 1,000 orang ni dia nak tangkap ataupun dia nak, dalam satu istilah, dia nak ikut sebut amin yang mana sebutan dia hanya dengan qadar 2 harakat. Yang A tu. Sebab permulaannya kita nak tahu permulaan lah, sebab kita nak mula sebut tu. Dia nak mula sebut tu. Maka dalam sudut ni, kalaulah imam menggunakan, yalah kita kata benda tu tak salah, itu sawab, itu betul lah. Debat A tu adalah 2 harakat, dia adalah kalau ikut tulisan ni, dia adalah sebenarnya ringkasan daripada hamzah yang mula-mula berbaris fathah diikuti dengan alif. Jadi maka dia jadi mat lah. Cuma ni kalau dipanjangkan lebih
amin tu, iaitu istaj. Dia tak mengubah. Syaratnya jangan kita amin. Jadi min tu hilang ya. Ataupun kita tak ada mat. Amin. Itu tak boleh. Itu jadi dua makna yang saya cerita semalam. Baik. Kalau begitu, sebab itulah panduan daripada ulama ni penting. Ulama ada menyebutkan, dia panggil ada maddul isba'. Maddul isba' ni kalau anda belajar dalam kaedah bahasa Arab, dia ada khususnya berkait dengan syair lah. Dia ada isba'ul harakah ataupun dia ada apa yang disebut sebagai isba'. Isba' ni maksudnya kita lebihkan, kita panjangkan sedikit. Maksudnya memberi kenyang kepada harakat. Maksudnya kalau sebut dua harakat ni macam tak puas hati lah. Jadi sebut panjang sikit. Itu dia panggil isba'. Jadi isba' ni maksudnya kita memanjangkan sedikit. Baik, kalaulah misal kata kita nak supaya, dan yang pentingnya imam, sebab tu imam ni sangat, dia punya kedudukan dia adalah sangat kritikal. Maksudnya kalau dia salah buat, kemungkinan banyak benda yang kerugian bagi jemaah ataupun bagi makmum. Jadi sebab tu nak menolak seseorang jadi imam tu dia kena faqih. Yang penting dia adalah faqih. Dia adalah seorang yang istilah faqih ni maksudnya orang yang lebih faham dengan hukum syarak dan sebagainya lah. Mungkin ada orang kata, Ustaz, kan kita kena cari orang yang lebih banyak bacaan ataupun lebih sedap bacaan dia sebenarnya. Yang faqih itu yang didahulukan sebenarnya. Dan kalau zaman sahabat dan zaman tabi'in dan selepasnya, orang yang faqih itu adalah orang yang paling banyak baca Al-Quran, yang paling hafaz Al-Quran, yang paling baik bacaan. Jadi kalau disebut aqra'ukum pada zaman sahabat dan selepasnya, dia bermaksud orang itu dia yang paling banyak baca Quran, paling hafaz Quran, paling baik bacaan, adalah dalam masa yang sama dia adalah orang yang paling faqih, afqah. Dia orang yang paling faqih. Cuma sebab sifat faqih ni dia bukan sifat yang zahir. Kan kita nak tahu macam mana orang kata faqih. Orang ni faqih, dia nampak pada dahi dia tulis faqih, bukan. Ataupun dia ada name tag faqih, bukan. Kalau yang aqra' tu mungkin lebih jelas sedikit sebab kita lihat dia, dia banyak baca Quran, berjalan pun bergerak mulut baca Quran. Jadi itu mungkin lebih zahir ataupun lebih jelas sifat dia daripada sifat faqih tadi. Sebab tu disebut apabila memilih imam, kita kena pilih yang paling aqra' dalam nafas nasnya adalah aqra'. Tetapi sebenarnya aqra' itu tidak menafikan yang paling faqih. Maka daripada itu menjadilah satu perkara supaya imam ni bersifat rahmah kepada sekalian makmum, maka sunat dia lebihkan sedikit ataupun digalakkan supaya dia lebihkan sedikit supaya makmum tu dia sempat tangkap. Maksudnya bila dia sebut jadi makmum pun bila sebut bunyi tu dia baru sebut jadi masing-masing pun ikut amin. Maka jadilah sebutan para makmum sebahagian besarnya ataupun majoritinya adalah muwafaqah dengan amin para imam. Ataupun dengan amin imam itu. Sebab tu dari segi itu dia kata, ataupun dari segi ni, difahami imam ni dari segi rahmatnya patut sebut lebih sikit. Jadi dia pun kena dengar makmum tersebut mula sebut patut nak amin, baru dia sebut min. Barulah dia menjadi sebab makmum itu mendapat janji yang disebut oleh Nabi dalam hadis ni, riwayat Sahih Bukhari. Itu sebenarnya. Tapi yang betul, as-sawab betul lah. Itu adalah dua harakat. Dari segi sebutannya adalah amin. Itu adalah dua harakat. Tetapi dari segi praktikalnya, ataupun yang kita melihat dari sudut
rahmat kepada masyarakat, imam tu patut bersifat rahmat. Kalau tidak, dia akan dengar secara jelas makmum tidak muafakah amin dengan imam. Ialah sebab makmum baru nak sebut imam dah mim. Sebab dia sebut 2 harakat saja. Mim. Jadi makmum pun nak sebut Sebab orang tak tahu apabila sebut waladdallin. Mungkin ada satu saktah daripada imam nak sebut amin. Jadi makmum tertunggu-tunggu, tiba-tiba apabila keluar nak tangkap. Boleh kata tak ada seorang pun sempat yang muafakah ataupun tangkap. Itu dari segi mafhum, dari segi mafhum daripada hadis yang saya cuba kongsikan di sinilah. Di sini. boleh faham? Jelas? Saya ada soalan. Jelas. Okey, alhamdulillah, tamam. Baik, kemudian ada satu soalan. Soalan ni dia di PM. Soalan tu di PM kepada saya lah. Adakah yang kita baca sekarang ni, kita baca tartib mutammimah ni, dia mengikut tartib matan ajrumiyah ataupun dia mengikut tajuk? Sebenarnya kalau sebenarnya yang dibentangkan di hadapan kita ni dia dah dalam bentuk susunan moden lah. Tapi sebenarnya dia masih mengikut tartib matan asal. Dia masih mengikut tartib matan asal, iaitu matan ajrumiyah. Dan memang kalau kita tengok, cuma kalau kita tengok kenapa ni lebih, itu sebab itulah itu dia disebut sebagai mutammimah. Dia disebut sebagai penyempurna kepada matan ajrumiyah. Sebab tuan kitab kita ni dia tak nak buat kitab baru, cuma dia nampak pada satu sudut ada perkara-perkara yang macam tadilah. Dia ada perkara yang kita kata perkara ni betul, tetapi mungkin masyarakat awam tak masyhur benda ni. Sebab tu dia ada perkataan yang disebut kalau orang belajar pondok, dia kata al-khata'ul masyhur ahla min as-shawab. Masyhur ahla min as-sawabi al-mahjur. Ini kalau saya boleh tulis sedikit. المشهور أحلى من الصواب المحجور. Sebenarnya kalimah ini keluar, ini berdasar kepada khibrah ulama lah. Ulama ni apabila dia bergaul dengan masyarakat, dia mendapati macam kita lah kan, kalau kita buat satu penyelidikan, kita turun pada lapangan, jadi kita akan dapati ada perkara-perkara tertentu. Asal kita punya hipotesis lain, tapi bila kita masuk dalam lapangan, kita dapati ada beberapa perkara. Ada sebab lah. Jadi kalau ini adalah daripada tajribah ataupun khibrah kalangan ulama yang bergaul dengan masyarakat, al-khata'ul masyhur, kesalahan yang common ataupun kesalahan yang dah jadi peringkat masyhur lah, ahla, lebih manis min as-sawabil mahjub, daripada perkara yang betul tetapi boleh dikatakan telah ditinggalkan lah. Cuma ini atas dasar khibrah lah. Walaupun begitu, as-sawab, yang betul tetap betul lah. Yang betul tetap betul. Cuma dalam konteks ni kita berhajat kepada hikmah lah. Betulkan masyarakat ni, kita tak boleh nak ambil keadaan macam nak drastik dan seumpamanya lah. Okay. Jadi metodologi itu penting. Dia dikombinasi dengan pengalaman
maka dia akan menghasilkan suatu hasil yang sangat baguslah. Baik, jadi sambungan kepada kalau siapa ada soalan dia boleh interrupt lah, ataupun kalau PM ni saya takut saya tak perasan kalau tengah-tengah ni nak minta dijawab sekarang lah. Jadi kalau nak dijawab segera bagi isyarat lah. Jadi untuk yang kita sambung adapun fathah itu dia menjadi tanda kepada nasab pada 3 keadaan ataupun pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad yang musarif yang bertanwin yang boleh menerima tanwin, ataupun yang ghairu musarif yang tidak boleh ditanwinkan ataupun tidak menerima tanwin. Jadi contoh dia kalau lafz jalalah ini yang kita telah cerita semalam, dia adalah contoh isim mufrad yang musarif yang dalam keadaan mansub dan alamat nasab dia adalah fathah. Jadi contoh yang kedua ni adalah yang disebut sebagai ghairu musarif, iaitu wahabna lahu ishaqa wa ya'qub. Jadi kalau kita tengok di sini mahal ishaq iaitu mahal nasab, iaitu dia menjadi maf'ulun bih kepada fi'il wahabna, fi'il rafa'i di sini. Sebab tu kita nampak ada fathah. Tapi kenapa dia tidak ditanwinkan walaupun dia tidak ada alif lam? Sebab dia adalah digolongkan daripada ismul ladzi la yansarif ataupun ghairu munsarif. Dan wa Ya'qub juga sama ilah dia sebab berlaku ataf kepada yang mansub. Itu dia punya. Kemudian contoh yang Musa ini dia contoh yang mana? Dia sebenarnya dia contoh kepada yang menggunakan fathah muqaddar. Kalau yang dua ni kita nampak fathah zahirah. Nampak adapun yang ni contoh bagi keadaan ada juga fathah itu dia maksud fathah muqaddar. Maksudnya kita tak nampak fathah tu tapi dia ditakdirkan lah. Idza wa'adna Musa, ini soal dia punya apa dia? Syahid kita di sini adalah perkataan Musa. Musa ni sebenarnya Ustaz, kan sini ada fathah kan? Baik, kita bukan tengok fathah pada sin tu. Kita kena tengok pada huruf terakhir. Jadi sebenarnya huruf terakhir di sini adalah alif maksur. Ada alif maksur. Dan kalau orang kata ni fathah kan Ustaz? Bukanlah. Kalau ni fathah kita tak baca Musa, kita baca Musa. Nah ada fathah lah. Maknanya bunyi akhir itulah. Tapi bacaan tu salah. Iz wa'adna Musa. Jadi yang berbunyinya adalah huruf sin. Alif itu tidak berbunyi. Maka ini yang disebut sebagai fathah tetapi fathah muqaddar. Contoh ni macam berulang dengan yang sebelum ni. وفي الثاني وفي جمع التكسير منصرفا كان أو غير منصرف نحو. Dan pada jamak taksir mana fathah itu menjadi alamat nasab pada jamak taksir. Sama jamak taksir dia ada yang munsarif yang bertanwin atau ghairu munsarif. Jadi contoh untuk yang munsarif itu adalah wa taral jibala. Jadi syahid kita ni adalah pada perkataan al-jibala. Jibala ini adalah yang munsarif sebab kalau kita katalah pada bukan ayat Quran tidak ada alif lam, tidak ada alif lam maka dia disebut sebagai jibalan. Jibalan ada tanwin. Dan contoh untuk yang ghairu munsarif iaitu pada perkataan maghanima wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Jadi syahid kitanya pada maghanima. Sebab maghanim ni adalah jamak taksir kepada maghnam. Mufrad dia maghnam. Kalau jibal mufrad dia jabal. Kemudian wa ankihul ayama. Okey, untuk yang contoh ketiga ni dia sama seperti yang Musa tadilah. Iaitu fathah dia adalah fathah muqaddarah pada alif maksur. Al-ayama tu jamak kepada
mufrad dianya adalah aima. Mufrad dianya adalah aima. Ayama tu dia merujuk kepada anak-anak yatim. Yang tu boleh tengok maksud lafzi dia dalam tafsir. Baik, yang ketiganya, sebab dia kata ada tiga, yang ketiga adalah fathah itu menjadi alamat nasab. Wa fil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun. Dan dalam fi'il mudhari' iaitu dalam fi'il mudhari' apabila masuk kepadanya nasib. Nasib ni maksudnya amil nasab. Maksudnya amil nasab ni dia ada amil-amil yang tertentu lah. Amil ni kita boleh kata kata yang ada fungsi lah. Jadi fungsi di sini yang berkait dengan nasab. Fungsi dia menasabkan kalimat. Jadi maka kita kena ingatlah amil-amil nasab itu apa. Iaitu waktu kalau mungkin dalam buku lain kita boleh tengok nawasib ni ada berapa. Yang nawasib di sini dengan maksud yang lafzi lah. Iaitu amil lafzi bagi nasab. Dan syarat dia walam yattasil bi akhirih syai'un. Dan tidak bersambung dengan akhir fi'il mudhari' itu sesuatu. Maksudnya dia tidak boleh bersambung dengan apa-apalah. Ataupun taukid dan sebagainya. Nahwu contoh dia lan yanala Allah luhumuha wala dima'u. Jadi syahid kitanya adalah pada fi'il yanala. Kalau yang marfu' adanya yanalu daripada nala yanalu. Jadi di sini nasib dianya ataupun yang menasabkan dia adalah lan. Salah satu lan ni salah satu, dia ada beberapa lagi lah yang menasabkan fi'il mudhari' yang tu kena hafal lah. Kemudian kita pergi lagi yang disebut sebagai alamat naibah, alamat yang menggantikan fathah. Ada keadaan tertentu fathah tidak boleh zahir, maka ada yang menggantikan fathah sebagai tanda nasab. Maka dicerita di sini ammal alifu fatakunu alamatan nasbi bil asma'i sittati. Nah, adapun alif maka dia jadi tanda nasab dalam isim yang 6. Contohnya, kemungkinan kita biasa dengar ataupun kalau kita tengok matan, Al-Jurmiyah, dia sebut asma'il khamsah. Yang boleh kata sejak kita belajar nahwu, awalnya kita memang tahu asma'i ada 5 saja, asma'il khamsah ada 5 saja. Tiba-tiba dalam Mutammimah cerita ada 6. Ini yang saya ceritakan tadi lah. Kenapa sahib Mutammimah hanya membilang 5 nama saja, tetapi sahib Mutammimah menambahnya satu lagi. Jadi mana nama yang ditambah itu? Yang ditambah itu adalah Hanaka. Iaitu Hanuka, Hanaka dan Hanika. Ini yang ditambah. Adapun yang muttafaq adalah Abu, Aku, Hamu dan Zu. Satu lagi Fu lah. Satu lagi Fu, dia sepatutnya ada itu fakal lah. Mungkin sebab berlaku dah disebut awal. Baik. Jadi kalau dalam kitab, dalam matan ataupun dalam Mutammimah tidak menerangkan yang mana satu ni Ustaz? Yang 5 ke yang 6? Mana satu yang betul? Sebenarnya kita tak boleh kata yang 5 tu betul, yang 6 ni salah atau sebaliknya. Sebenarnya tuan punya Al-Jurmiyah hanya menghimpunkan 5 saja sebab yang 5 ni dia seolah-olah muttafaq ataupun berlaku ittifaq di kalangan
nahwiyin berdasar kepada lahajat. Berdasar kepada lahjah. Lahjah bahasa Arab yang kebanyakan digunakan di bahasa Arab. Adapun yang 6 ini, sebab dia ada satu lagi, kenapa Hanaka ini ataupun Hanuka ini tidak dibilang oleh sahib Mutammimah, sahib Ajrumiyah, kerana bagi kataan Hanuka, Hanaka dan Hanika tu dia ada perbahasan. Dia adalah ada satu lahjah, iaitu lahjah yang lebih masyhurnya adalah dia tidak di-i'rab dengan huruf, tetapi dia di-i'rab dengan harakat. Dengan arti kata, tak ada yang belakang ni. Apa dia? Yang belakang ni. Dia dalam satu lahjah yang masyhurnya, huruf akhir ni adalah huruf yang dihazaf. Jadi dia hanya hanu, hani, hana. Jadi i'rab dengan harakat lah, bukan dengan i'rab dengan huruf. Adapun yang menjadi satu ciri khusus asma' al-khamsah ataupun asma' as-sittah ini adalah dia tu di alamat i'rab dia adalah dengan huruf. Kemudian dia ada lahjat yang lain lagi, yang mana lahjat itu dia tidak berubah, dia jadi seolah-olah isim mabni. Iaitu kekal Hanuka walaupun dalam keadaan mansub, walaupun dalam keadaan mansub. Ini seolah-olah dia tidak, maknanya ada pertikaian pada lafaz ini. Adapun pada lafaz-lafaz yang lain, abu, aku, hu, amu dan zu ini tidak ada pertikaian sebagaimana ada pertikaian pada hanu. Pertikaian dari segi beberapa lahjat ikhtilaf. Lahjat ni maknanya dialek lah. Dan dialek dalam bahasa Arab itu dibuat hujah, dia yuhtaju ataupun tuhtaju. Yuhtaju biha, maknanya dibuat hujah dengan lahjat-lahjat tersebut. Kalau kita baca Al-Quran, ada beberapa kiraat yang mana kalau ditengok, rupa-rupanya setengah-setengah kiraat itu dia didasarkan kepada beberapa lahjah dalam orang Arab, dalam kalangan orang Arab, dalam bahasa Arab itu sendiri. Jadi sebab itulah diletakkan di situ. Tetapi dari segi yang boleh kata yang diambil oleh golongan Basriyin, dia mengatakan lughah yang menggunakan hanu ini di i'rab dengan huruf, itu adalah lughah yang fasih. Jadi sebab itulah sahib Mutammimah meletakkan ataupun membilangkan isim tu ada 5. Isim tu ada 6. Itu yang di i'rab dengan huruf. Itu sebenarnya cerita dia. Jadi sebenarnya cerita dia panjang lah. Dan dia diceritakan dalam syarah kepada Mutammimah. Jadi Mutammimah ni ada syarah lagi. Kawakib Ad-Duriyah, jadi syarah lagi kepada dia. Ada lagi yang disyarah hasyiah dia. Jadi cerita-cerita ataupun penerangan tu ada di situlah. Cuma kalau kita nak pergi ke itu mungkin panjang lah. Saya hanya menyebut dia secara sekilas lalu. Jadi boleh carilah. Kalau nak cari syarah kepada Mutammimah, ada satu kitab nama dia Al-Kawakib Ad-Duriyah. Al-Kawakib Ad-Duriyah ala Mutammimah Al-Ajrumiyah. Itu nama kitab dia. Saya ingat kitab tu buat dalam situasi semasa ni, rasanya anda mudah cari. Boleh jumpa lah. Tanyalah Syekh Google. Bila Google jadi Syekh, Ustaz? Saya pun tak tahu bila dia jadi Syekh. Tapi melihat kepada hampir kebanyakan orang sekarang ni, sikit-sikit tanya Google. Sikit-sikit tanya Google. Seolah-olah Google tu Syekh. Seolah-olah. Jadi saya pun meminjam lah setengah-setengah. Orang kata Syekh Google. Google tu siapa kan? Apa, Google dia tak marah sebab Google ni bukan orang. Baik. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannas salim.
Baik, kalau kita tengok di sini dalam bahagian nasab, kalau dalam bahagian nasab, ada satu alamat. Peliknya alamat. Dia seolah-olah menggunakan alamat yang bahagian yang lain, iaitu seolah menggunakan alamat bahagian jar. Sekarang ni kita masih berbicara tentang nasab. Tapi nak cerita ada wa amal kasratu fatakunu alamatan bin nasbi fi jam'i al muannas salimi wa ma humila alaihi. Nah, adapun kasrah maknanya baris bawah, dia jadi tanda kepada nasab. Dia jadi tanda kepada nasab pada jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Dan wa ma humila alaih, dan apa yang dikiaskan kepada jamak muannas salim. Saya ingat istilah humila ni kita dah cerita sebelumnya. Ataupun dalam istilah lain dia sebut mulhaq. Baik, nahwu contoh dia khalaqas samawati. Khalaqas samawati. Jadi kita baca khalaqas samawati. As-samawati ni sebenarnya mahal dianya adalah mansub. Dia adalah maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Ini cara i'rab dia. Iyalah. Dia bukan majrur. Sebab tu kalau contoh kata as-samawati ni maf'ulun bi majrur, itu salah. Sebut macam tu memang tak payah pergi dah. Itu memang dah salah. Dia kena i'rab as-samawati itu adalah maf'ulun bi mansubun. Alamatu nasbi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu jam'u al-muannasi as-salim. Ini dia adalah jamak muannas. Annahu tu merujuk pada maf'ulun, itulah lafaz itulah. Lafaz as-sama. Dan yang kedua ni wa in kunna ulati hamlin, wa in kunna ulati hamlin. Jadi ulati ni kalau kita tengok ni macam bentuk as-samawati, tetapi dia bukan jamak muannas salim. Bukan. Sebab jamak muannas salim dia macam jamak muzakkar salim lah. Bermaksud kalau kita gantikan, hilangkan yang ziyadah alif dan ta di belakang dan kita masukkan semula ta marbutah, maka kita akan dapati dia kembali kepada bentuk yang asal. Dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Walaupun kalau kita tengok as-sama'u, ini cerita panjang lah. As-sama'u. Ustaz, kenapa tak berakhir dengan tak marbutah? Kan alif ta itu ganti daripada ta marbutah. Itu cerita dia dalam bab muzakkar muannas lah. Cuma dia bawa contoh dia di sini. Sebenarnya contoh ni kalau saya nak terangkan yang asas kepada jamak muannas salim, sebenarnya kalau yang asas kita kena bagi contoh macam ni. Contoh seperti perkataan al-muslimatu. Muslimat. Maka dia punya al-muslimatu ini al-muslimatu ini mufrad. Jadi kalau jamak adanya adalah al-muslimat, al-muslimat, al-muslimat. Maka kita akan dapati, kenapa dinamakan jamak muannas salim? Salim tu datang daripada mana? Sebenarnya salim tu datang daripada lafaz asal dia tu sejahtera, maknanya ada. Lafaz nama asal tu ada, iaitu al-muslim. Yang berlakunya adalah diganti alif ta dengan ta marbutah yang menjadi tanda taknis ataupun menjadi alamat taknis kepada lafaz. Jadi salimnya maksudnya tidak berlaku sebarang huruf, penambahan huruf, susunan huruf,
ke maka jamak dia jadi taksir ni kan dia maksud broken kan, macam broken plural lah. Maksud broken plural ni bukan maksud salah jamak ni, bukan. Broken tu bermaksud dia memecahkan kaedah asal jamak. Itu maksudnya. Kalau broken plural ni maksudnya dia memecahkan kaedah asal plural. Itu maksud dia. Dalam bahasa Inggeris saya tak tahulah ada ke tak broken plural, tapi untuk fahamnya jamak taksir itu disebut sebagai jamak yang dia telah merubah kaedah asal. Jamak koksir. Jangan. Bagus jamak taksir ni. Kalau tak ada dia, susah juga kita ni. Baik. Itu dia panggil jamak taksir. Jadi beza penggunaan as-salim. Jadi kalau saya nak bagi contoh ni untuk penerangan as-salim, anda mungkin agak kurang faham sebab mufrad bagi as-samawat adalah as-sama'u. As-sama'u. Jadi tentu akan kata itu mungkin sebab tu saya sebagai meraihkan waktu lah. Saya ambil contoh yang muslimah tu yang lebih nampak jelas lah. Dan seumpamanya lah contoh al-mu'minatu yang seterusnya lah, al-mu'allimatu, al-mu'allimatu, at-talibatu, at-talibatu dan seterusnya. Untuk anda mudah nampak di mana salim di situ. Cuma kenapa dia bawa di sini, macam yang saya cerita sebelum ni, sahib mutamimah dia nak hasil kerja dianya sama seperti ulama-ulama sezaman ataupun yang ulama sebelum dia. Para ulama ni susah mereka tu ada kaitan dengan Al-Quran supaya hasil karya mereka tu mengambil ataupun mengambil sempena baik, ataupun dalam satu istilah dia panggil jakit kemukjizatan Al-Quran, iaitu Al-Quran dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang dikaitkan dengan Al-Quran, kita akan dapati dia mengambil tabiat Al-Quran. Kata mutammimah ni boleh kata bukan negara kita saja, hampir seluruh Nusantara. Bahkan sebenarnya kalau diperhatikan negara-negara Arab pun dia tidak meninggalkan mutammimah. Kalau kita tengok Sukatan Azhar pun ada mutammimah. Ada mutammimah. Bukan main-main Sukatan Azhar. Baik. Jadi itu yang, jadi dia bawalah yang contoh yang ada kait dengan Al-Quran, tapi dia dikategorikan sebagai jamak muannas salim. Itu contoh. Sebab tu kalau tengok kita baca, kenapa dia susun jamak muannas salim kemudian yang mulhaq, contoh pun dia susun ikut tertib tertib yang dia sebut awal lah, cara kita faham. Dan sebenarnya ini satu manhaj ataupun satu metod sebenarnya. Sebab tu kalau contoh dalam kita buat tugasan, kalau kita contoh sebut 3 perkara, katalah misal kata kita buat satu buku apa dia panggil, perancangan mengajar, buku RPH tu, rancangan pengajaran harian. Rancangan pengajaran harian, pengajaran harian tu contoh. Kalau contoh kita sebut dalam tu, untuk yang subjek minggu ni akan disentuh dan pelajar akan kita target akan memahami 3 perkara. 1, kata nama, kemudian kedua kata kerja, kemudian ketiga kata fungsi, contoh. Jadi kalau kita bawa contoh, maka kita biar ikut turutan yang kita sebut. Jadi kalau kita sebut kata nama yang pertama, maka kita kena senaraikan, yang mula-mula tu kata nama. Lepas tu kata kerja, kata kerja. Lepas tu kata fungsi, kata fungsi. Itu dia punya
Itu dipanggil satu metod. Dan metod ini yang saya cerita ataupun yang sedang kita baca sekarang, dia adalah metod yang digunakan oleh Puan punya mutammimah. Sebab tu kita boleh tengok, macam. Jadi kalau apa yang tidak disebut ataupun yang kita kata sebagai tambahan, macam yang kita tengok muqaddarah tu kan, itu disebut yang akhir sekali ataupun yang terkemudian. Wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi mawdi'aini. Adapun ya, huruf ya, ini dia maksudnya alamat i'rab dengan huruf. Dia menjadi alamat nasab pada dua tempat. Satu, fil musanna wa ma humila alaihi nahwu. Yang pertama pada musanna dan apa yang dimulhaq ataupun yang dihiaskan dengan musanna. Dan saya ingat perkara ini kita dah sebut sebelum ni. Boleh rujuk di situ lah. Okay. Cuma kita tengok contoh. Mana musanna dia? Rabbana waja'alna muslimaini. Jadi, yang menjadi tanda nasab adalah huruf ya. Ini yang menjadi tanda nasab. Huruf ya. Cuma kalau kita tengok, Ustaz, kan apa dia? Musanna ni kan dia ziyadah alif wan nun, betul. Tapi sebenarnya yang menjadi alamat nasab adalah kalau apa? Alif wan nun kalau rafa', kalau ya wan ya dan nun adalah kalau nasab dan jar. Di sini kita cerita satu-satu nasab dulu. Sebenarnya yang menjadi tanda nasab adalah ya. Nun tu tanda apa sebenarnya? Sebenarnya nun itu dia adalah tanda kalimah itu adalah munsharif ataupun tidak diidafahkan. Kalimah itu sebenarnya bertanwin. Tapi oleh sebab dia dalam keadaan musanna, sebab tanwin ni hanya berlaku pada yang kita sebut sebelum ni, isim mufrad, taksir dan sebagainya yang ada kaitan di situ. Maka sebenarnya nun ini dia adalah gantian ataupun isyarat kepada kalimah itu sebenarnya asalnya adalah bertanwin ataupun dia bukan dalam keadaan idafah. Dia bukan dalam keadaan idafah. Cuma yang peliknya, kalau kita letak alif lam boleh al-muslimaini. Kalau yang tanwin, kita mana boleh letak alif lam kita mana boleh letak alif lam dengan tanwin tak boleh. Cuma sebenarnya nun itu sebenarnya lebih kepada dia alamat kepada kalimah itu adalah munsharif. Asalnya munsharif, wujud di situ. Ataupun dia tidak berada dalam keadaan diidafahkan. Dia tidak jadi mudhafun. Dia tak jadi. Sebab itulah kalau contoh pada kalimah seumpama muslimaini ni dia diidafahkan. Contoh ada kalimah yang selepasnya yang dia idafah kalimah tu. Maka nun ini akan gugur. Tapi ya tak gugur. Ya tak boleh gugur sebab dia adalah alamat i'rab. Macam mana nak gugur? Tapi nun ni boleh gugur. Sebab itulah alamat i'rab dia adalah berkait dengan ya sahaja, bukan ya nun. Ya. Dan contoh yang kedua iaitu yang dikiaskanlah, iaitu itsnaini dan itsnataini. Idh arsalna ilaihi musnaini. Dan Rabbana amatana itsnataini. Jadi syahid kita pada kalimah itsnaini yang diakhiri dengan ya dan nun. Ya, dan ya itu menjadi tanda kepada nasab. Samalah di sini. Dan saya dah cerita sebelum ni tentang kataan itsnan. Samalah itsnaini dengan itsnaini. Dia maksud sama. Wa fi jam'i al-muzakkar salimi wa ma humila alaihi nahwu. Dan ya itu menjadi tanda nasab bagi jamak muzakkar salim dan apa yang dikiaskan kepada jamak muzakkar salim. Jadi contoh di sini adalah al-mu'minina. Salim di sini adalah kalau kita nak kembalikan lafaz itu kepada mufrad, kita hanya buang ziyadah ya dan nun lah. Kita buang yang tu saja, maka dia kembali kepada mufrad, iaitu al-mu'min. Kalau ni nunjil mu'mina lah. Tapi oleh sebab ini dalam keadaan nasab dan dia adalah dalam keadaan jamak, maka kita kena gantikan
yang waw asalnya waw nun, tapi waw sahaja digantikan dengan ya sebagai menandakan kalimah ini mansub. Kalimah ini mansub. Dan yang contoh yang kedua ni adalah contoh yang mulhaq ataupun yang dikias wa ma humila alaih humila ala jam'i al-muzakkar salim. Nah, 30 lailatan wa wa'adna Musa 30. Jadi 30 ni dia jadi tamyiz lah. Ataupun di sini wa wa'adna Musa 30 dia jadi kita boleh kata dia jadi maf'ulun bih. Kalau berkait dengan ya betul jadi maf'ulun bih. Yang dijanjikan tu adalah 30 malam. Jadi syahid dianya adalah pada salasin dan ini samalah dengan yang sebelum ni kita kata apa dia lafaz adat, nama-nama ismul adat dia panggil, nama-nama bilangan. Dia bermula daripada ishrun, salasun sampai kepada tis'un. Tis'un itu dia panggil mulhaq ataupun dikias kepada jamak muzakkar. Sebab apa? Sebab kalau buang tambahan ya dan nun di sini, dia tidak bermaksud kalau 30 tidak bermaksud 3, bukan ataupun 30 tidak bermaksud 1. Dia bukan kembali kepada mufrad dia. Tapi kalau berbeza dengan lafaz asal jamak muzakkar salim, kalau dibuang tanda jamak, maka dia mengembalikan kalimah itu kepada asal mufrad. Apabila sebut mufrad, dia bermaksud 1, bilangan dia 1. Amma hazfun nun fayakunu alamatan linnasbi fil af'ali allati raf'uha bi sabatin nuni nahwu. Baik, adapun hazaf ini, hazaf nun maka dia jadi alamat. Maknanya ada satu keadaan dia apa? Membuang nun. Maksudnya kita buang nun. Maka dengan buang nun itu dia jadi alamat nasab. Oh, maksudnya kalau ada nun dia rafa', tapi kalau buang nun dia nasab. Iaitu fil af'al pada fi'il yang allati raf'uha, yang mana rafa' fi'il ini adalah dengan ada nun, dengan tetap nun di belakang dia lah. Maknanya sabat an-nun ataupun subut an-nun. Tak apa beza sabat dengan subut. Dia sebenarnya beza dari segi sirah masdar. Sabata dengan sabuta ni dia ada lebih daripada satu sirah masdar. Yang tu kena tengok muhjam lah. Dia ada sabat dengan subut. Maksud dia tetaplah. Illa an takuna malakain. Jadi asalnya kalau tak masuk an ini adalah salah satu amil nasab ataupun dipanggil nasib. Minan nawasib. Nasib amil nasab daripada nawasib. Asalnya takunani. Takunani. Dia ada nun di belakang. Okay. Tetapi oleh sebab masuk an, maka dihazaf nun yang terakhir itu. Sebab tu dia jadi antakuna. Ataupun wa antasumu. Sebab asalnya kalau tak ada an ni, dia adalah tasumuna. Itu asal dia. Tetapi bila masuk an itu menasabkan fi'il mudhari' yang mana akhir dianya adalah nun yang menunjuk kepada rafa', maka dihazafkan. Sebab itu dia jadi wa antasumu khairul. Sumu. Jadi alif yang terakhir ni dia sebenarnya itu memang ada dari segi tulisan. Ustaz, kenapa alif ni? Ni kita cerita lain. Ni kita ambil masa lain lah. Kita cerita ataupun boleh tengok pada kitabah. Ada sesuatu yang ditulis tetapi tidak disebut. Ada sesuatu yang kita bunyi macam ada tetapi tidak ditulis. Dia dalam bahasa Arab ada
perkara-perkara macam tu. Ada perkara-perkara macam tu. Kemudian walan taqumi, ni yang dia sebab tu dia bezakan ayat Al-Quran ni. Kalau Al-Quran ni memang tulis dengan rasam Uthmani, bagian nak membezakan lah. Dan kalau yang kitabah Arabiah biasa, dia tulis biasa dan beza dia dengan kurungan ni berbeza lah. Lan taqumi, ni sebab tak tengok. Sebab Sahih Mutamimah boleh kata tak jumpa ataupun tak ada dalam ayat Al-Quran yang menggunakan khitab untuk ya mukhatabah dalam contoh di sinilah syahid dia. Jadi kalau kita tengok di sini, ini dah seolah melengkapi dari segi 3 lah. Satu, dia ada alif nun, yang kedua dia ada waw nun, dan yang ketiga dia ada ya. Tapi yang depan ni mungkin berbeza lah, mungkin ada tak, ya, pada yang ni pun ada tak, ya. Macam yang kita tengok dalam perbicaraan amsilah al-khamsah. Itu nanti akan datang. Ataupun auzan al-khamsah. Ni pun kalau dalam matan Al-Jurmiyah dia sebut af'al khamsah. Kenapa dia sebut macam tu? Nanti kita cerita nanti sampai pada tempat. Walil khafdi thalathu alamatin lafi. Jadi saya sebenarnya tengok stesen tu dah stesen cantik lah. Stesen cantik. Berhenti lah. Kalau berhenti situ pun tak kena tepuh kalori lah. Maksudnya untuk sedikit masa ni, kalau ada lah soalan, kalau contoh dari segi masa tu agak sempit untuk dijawab, mungkin saya akan tangguh jawapan tu pada sesi akan datang, ataupun mungkin saya kongsikan dia secara medium WhatsApp dan sebagainya. Okay. Ada soalan kalau ada lah. Bagi yang hadir ni lah. Tamam, Ustaz. Sila. Siapa dulu? Nak Azizah Hazwan bukan nak tanya. Sila Azizah. Dia bukan nak tanya, dia respon je. Sila. Kan yang isim tu dia sama ada dia hanya boleh terima alif lam ataupun tanwin sahaja. Macam mana kalau musanna dengan jamak muannas salim tadi, kan Ustaz kata nun tu pengganti kepada tanwin. Macam mana dia boleh terima alif lam juga? Macam mana dia boleh terima alif lam? Sedangkan nun tu pengganti kepada tanwin. Saya sebenarnya bila sebut tadi pun saya dah kelintah ni mesti ada orang tanya. Rupa-rupa ada orang tanya sungguh. Ya Rabbi. Okey, tak apa. Bagus. Soalan tu baguslah. Dia sebenarnya kalau betul kita nak memahami sesuatu, dan sebenarnya saya pun dalam konteks masa saya belajar pun, kita tanya kita dahulu. Bila kita baca tu kita tanya kita. Baca, kita tanya kita. Sehinggalah maksudnya kita jumpa jawapan untuk kita sendiri. Dan kalau contoh bila kita tanya kita tak boleh jawab. Itu sebenarnya, itulah soalan yang kita boleh tanya. Itulah soalan yang kita boleh tanya bila kita berada dalam pengajian ataupun kelas. Berkenaan dengan soalan tadi, kalau yang saya kata tadi kan asal nun ini yang saya kata dia isyarat kepada tanwin yang asal kalau dia mufrad. Kita cuba tengok di sini, ini mungkin lebih jelas lah. Okay. Kalau lah misal kata muslimun Okey, baik.
Jadi muslimun, kalau dia ada alif lam, ini muslimun. Tapi kalau dia ada alif lam, maka kita akan bariskan dia al-muslim. Kita akan bariskan dia al-muslimun. Tetapi kalau dia dalam keadaan musanna ataupun jamak, contoh muslimani. Jadi soalannya, nun yang pada muslimah ini, pada al-muslimah ni, dia dari mana sebenarnya? Jadi sebenarnya asal dia dari, kita nak menceritakan asal. Sebab kalau kita letak alif lam, tetap ada juga nun ni. Tetap ada juga. Dalam keadaan rafa' lah, kalau dalam keadaan mansub musliman dan seumpamanya lah musliman. Jadi kalau ditanya, nun ni sebenarnya dia panggil nun yang menandakan insiraf. Okay. Nun, dia ada satu istilah dia panggil nun menunjuk kepada lafaz itu munsarifun. Itu munsarifun. Munsarifun ni bermaksud dia boleh menerima tanwin. Itu maksudnya munsarif. Ataupun dia tidak ada illah daripada illah-illah yang menegahkan tanwin. Itu maksudnya. Jadi sebab itulah walaupun kalau dalam kataan lain dia ada alif lam tapi masih kekal nun. Sebenarnya nun di sini bukan dia seperti nun tanwin yang pada mufrad. Dia lebih kepada dalalah insiraf al-lafzu ataupun al-kalimah. Dia sebenarnya adalah lebih merujuk kepada nak menunjukkan kalimah ini adalah kalimah yang munsharif. Kalimah yang munsharif. Sebab kalau kalimah yang munsharif, maka hukum munsharif dia kalau menggunakan alamat asal, hukum munsharif ni kalau menggunakan alamat asal, dia tanda rafa' dia dengan dhammah, tanda nasab dia dengan fathah, dan tanda jar dia dengan kasrah. Itu kalau kalimah itu munsharif. Kerana di sana ada satu bahagian ataupun mungkin satu tajuk lah, ataupun kita panggil subtopik. Ada kalimah yang dia itu dengan sebab-sebab tertentu, maksudnya dia ada illah ataupun pada lafaz dia ada illah. Mana illah tu ada berhimpun dua illah daripada illah-illah yang menegahkan insiraf. Menjadikan kalimah itu berada dalam satu kategori dia panggil ghair munsharif. Ghair munsharif. Itu dia jadi ghair munsharif. Ghair munsharif ini pun iktibar dianya adalah pada lafaz mufrad, bukan apabila dia berubah jadi musanna ataupun jamak. Iktibar dianya adalah pada lafaz mufrad. Itu iktibar dia. Jadi insiraf ni adalah kita iktibarkan pada lafaz mufrad sahaja, bukan dia apabila dia berubah musanna dan jamak. Ghairu munsharif pun iktibar pada lafaz itu mufrad, pada lafaz. Sebab itulah kalau contoh jadi kalau kalimah muslimani dengan al-muslimani, tentu akan ditanya nun ni asal dari mana. Jadi ulama nahwu menceritakan asal dia nak tunjukkan dia asal daripada keluar daripada tanwin. Itu sahaja yang saya boleh ceritakan. Jadi kalau alamat i'rab itu adalah hanya pada sebelumnya ini. Alamat i'rab itu. Sebab itulah nun ini dia akan gugur. Nun ini dia akan gugur kalau kita idhafahkan. Tentu dia jadi mudhaf. Nun ni dia akan gugur.
sebagaimana kalimah Muslim ni, kalau dia ada idafah di belakang, kan kita tak boleh letak tanwin kan kalau dia ada idafah. Nanti kita kata, contohlah ada kita idafah kepada satu nama negeri. Katalah Muslimu, katalah kita idafah. Nak bawa ni sini. Baik. Katalah misal kata kita idafahkan Muslimu ini kepada satu nama negeri iaitu Malaysia. Contohlah sebagai satu. Orang Islam Malaysia. Maka di situ kita tidak boleh tanwinkan. Kerana di sini tertegah tanwin kerana idafah. Samalah juga kalau contoh yang ni, Muslimah ni, kita idafahkan kepada nama sebuah tempat. Contoh, samalah. Kita letakkan Malaysia, katalah kita letak Malaysia juga di belakang. Maka, dalam keadaan idafah, nun ini mesti diazafkan. Jadi, Muslimah Malaysia ini, dia adalah seperti keadaan Muslimu Malaysia, iaitu apabila diidafatkan tanwin itu tidak boleh kekal. Dan samalah kalau jamak Muslimuna, jadi kalau kita letak idafat kepada negeri, negara, Muslimu Malaysia. Jadi persoalannya ataupun yang saya sebutkan di situ, nun ni berasal dari mana sebenarnya? Dia sebenarnya asal daripada tanwin ataupun dia isyarat daripada situ. Itu sebenarnya. Cuma dia tidak hilanglah kalau dalam konteks musanna ni dia tak hilang bila kita masukkan alif lam, tapi dia hanya hilang apabila kita idafatkan. Itu adalah penerangan yang diberikan oleh ulama nahwu. Sebab kenapa ulama nahwu cerita sampai situ? Sebab setiap satu ni dia ada usul. Maksudnya setiap satu ni dia ada asal. Jadi kalau asal mufrad, setiap benda ni kan mufrad, kemudian dia berubah. Maknanya dia akan cerita. Tetap dia ada gen ataupun DNA yang asal tu tetap ada. Tapi dia berubah bentuk. Itulah lebih kurang. Okay. Setakat itu sajalah saya boleh terangkan. Sama ada dia menjawab soalan atau tidak, itu saya tak pasti. Okey, Azizah boleh Menjawab, Ustaz. Menjawab. Okay. Jadi saya ingat ya setakat itu saja untuk kelas pada kali ini, insya-Allah. Cuma saya mohon untuk nanti bermula minggu hadapan untuk hari Jumaat ni kita ubah hari dan masa lah. Nanti akan dimaklumkan kembali lah. Saya rasa Suhail ada buat makluman tentang ni lah. Kebetulan saya untuk hari Jumaat nanti ada program yang bertembung ni untuk hari Jumaat lah. Cuma kalau nak kekal juga hari Jumaat sebelah pagi, saya takut anda ada kelas. Masa 8.30, 9.30. Tapi saya takut anda ada kelas lah. Tapi saya sebenarnya kalau macam bulan puasa, 8.30, 9.30 hari Jumaat, saya available. Jadi terpulang lah untuk perbincangan. Nanti boleh. Baik, saya stop recording dahulu.